إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أصحابه وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والوجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وإلى العلماء قائد الإيمان بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته وإحسانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haywa Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para masyaikh, para alim ulama yang berusaha, tuan pengurusi, para imam, para bilal, para aliyatan kuasa madrasah Al-Ghawdah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak silupa pada bunda saya, semoga Allah berafiyat berpanjang insya-Allah. Kuliah pertama saya, kuliah pertama, lagi lama sikit tak cakap. Allah Akbar. Dia dulu alam lain, sekarang alam lain. Pahala lebih. Kalau beberapa riwayat mereka yang ada akad, jadi hubungan kekeluargaan isteri ataupun suami. Dalam riwayat ini para ulama berbeza pandangan tentang taraf hadis riwayat ini. Cuma kita mengambil pandangan ini atas dasar fadailul amal, kelebihan amalan tadi. Nabi begitu dalam riwayat ditakkid oleh para ulama yang lain. Yang ditanda ni kan, dah boleh Allahumma salli ala Muhammad. Mereka yang sudah beristeri ataupun bersuami, para ulama mengatakan solat dia lebih baik daripada 70,000 kali ganda lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai single.
Two is better than one. Jadi 2 orang ni 70,000 kali baik solat dia, lebih baik daripada mereka yang single. Dia dalam riwayat. Dan mereka yang datang korbankan masa dia, macam bonda-bonda saya di belakang ataupun ayah di saya di depan ni, dia korbankan masa dia untuk datang pertama untuk mentaati perintah Allah, bertepatan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Apa sahaja bentuk pekerjaan yang terletak di dalamnya 2 benda ni, dia taat perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi. Contoh, majlis ilmu, dia datang mentaati perintah Allah sebab menuntut ilmu perintah Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Pahala dia dengan orang lain pun 70,000 kali ganda. Dia tak main-main lah. Dan dalam riwayat ulama, para ulama mengatakan mereka pula yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap ahli keluarga yang mereka tinggalkan, contoh jihad apa? Antaranya mereka yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di kalangan orang Islam ataupun yang bukan Islam. Tapi yang utama Islam dengan orang Islam lah. Al-Islam yu'la wa la yu'na alaih. Itu pertama. Yang kedua, mereka yang datang, dia tinggalkan keluarga dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ganda lagi pada dia 700,000 kali ganda pahala. Mula dia datang seorang 700,000, tapi dia tinggalkan anak isteri dia. Kalau isteri dia ada seorang, maka 700,000 lah. Saya tak nak komen lebih. Di manfaat mereka yang telah berkeluarga ini lain, dan manfaat terhadap agama juga lain, para ulama itu. Saya juga pernah riwayatkan tentang Imam Nawawi. Dulu saya pernah cerita kan, beza tu. Saya tak nak ulang lagi lah. Cerita bab kahwin pula nanti. Pertama sekali, terima kasih banyak sebab datang dalam majlis saya. Ada yang sebelum lagi majlis. Saya cerita dalam live ni, tak apalah. Tak mahu nak cakap apa kan. Tempat lain saya tak sebut je ni. Pertama yang datang sebelum daripada majlis, ketika bersama dengan majlis, dan selepas itu majlis saya 2 kali lah, nikah dan juga sanding adat, uruf. Ustaz boleh pula ustaz sanding, itu bab lain. Kalau nak bahas, kita buka topik lain. Boleh Ala kulli hal, terima kasih banyak kerana berdoa kan, alhamdulillah. Dan hari ini kita berjaya adakan kelas, alhamdulillah. Saya harap semua ingat lagi lah apa yang kita mengaji. Kita dah muka surat berapa dah? 39. Oh, bukan 37. Oh, dah habis dah kan? Dah sebut malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Saya rasa 2 tu saya tinggalkan kan? Betul? Ke saya tak kata kan, saya tanya. Tanda kelepek lah. Saya tinggalkan 2 betul untuk cerita lepas daripada majlis. Alhamdulillah. Saya harap semua Allah Subhanahu wa ta'ala beri kebaikan yang lebih lagi, dan Allah datangkan sebaik-baik pemberian seperti mana yang telah dilapangkan masa untuk saya. InsyaAllah semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Illa aqal. Muka surat 37. Qala musannif, telah berkata musannif kitab, penulis kitab. Kita berhenti 7 dan 8. Nabi Raqib dan Atid. Betul? Iman kepada malaikat ini dituntut dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada beberapa syarah yang saya tak sempat syarah sebelum ni. Raqib dan Atid. Raqib, Atid. Raqib, Atid ni ada dalam Quran Dan para ulama mengatakan kalau boleh menyebut ia dengan pronunciation Quran, proper language,
So dia sebutan makhraj seperti Al-Quran. Dia bukan bahasa Arab, dia Quran. Raqibun atid dalam Quran kan. Maka kena sebut dengan raqib. Ikut saya, raqib, atid. Dapat dua-dua ada qalqalah. Raqib, atid. Dapat? Habis. Kita dah bahas tugas mereka ini mencatat amal baik dan buruk manusia. Para ulama mengatakan bukan sahaja raqib dan atid ni pertama. Ini syarah ulama. Raqib dan atid yang sebenar-benar dalam beberapa tafsiran para ulama, antaranya Ibnu Katsir, yang kedua Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dua ulama ini, ulama kata, kebanyakan mufassirin kata raqib dan atid ini bukan nama bagi pencatat amalan. Dia bukan nama, sebenarnya sifat. Apa? Raqib dia bukan nama, dia sifat malaikat yang mencatatkan nama tu. Atid pun sama, dia sifat, dia bukan nama bagi pencatat amalan dia. Bukan nama, dia sifat. Itu pertama. Apa maksud raqib? Para imam kita banyak pandangan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir menuliskan ada 3 pandangan para ulama tentang tafsiran raqib. Tapi kita ambil yang bukan jumhur, kita ambil yang kuat, pandangan yang kuat. Sebagian para ulama mengatakan raqib bermaksud sentiasa ada bersama dengan kita. Sentiasa ada, menemani, atau raqib sentiasa hadir ataupun bersama. Atid maksudnya sentiasa mencatat apa yang berlaku pada diri kita. Sama ada dia malaikat belah kanan ataupun kiri, kedua-duanya sebenarnya mempunyai 2 sifat ini. Tepat? Dia bukan pencatat amalan baik nama dia raqib, catat amalan buruk nama dia atid. Salah tu sebenarnya kalau ikut penafsiran ta'rif awal. Sebab raqib dan atid kedua-duanya sifat malaikat tu. Apa sifat malaikat mencatat amalan? Pertama dia raqib, sentiasa hadir dengan kita. Yang kedua atid. Atid ni apa? Sentiasa mencatat nama kita. Okey, datang pandangan ulama milenial sekarang mengatakan bahawa para a'immah dulu memandai-mandai menamakan nama malaikat pencatat amalan ni dengan raqib dan atid. Dia kata macam itulah kat ulama-ulama kita Nusantara ni. Saya tolong jawab balik dan para ulama pun tolong jawab balik. Disebabkan tidak ditulis nama malaikat itu di dalam nas yang qat'i, yang jelas. So yang jelas dalam Quran dan Sunnah tidak diletak nama sebenar, cuma diletak nama sifat. Maka para ulama kita lebih cerdas, lebih pintar, lebih baik pemikiran dia, lebih matang. Maka terus dinamakan bagi pencatat amalan tadi dengan nama sifatnya. Dapat? Satu orang kita tak kenal dia, tapi kita tengok dia kat luar daripada surau ni sentiasa bagi kucing makan. Tak kenal nama dia, tak kenal nama dia. Contoh, bagi makan ayam ni, contoh bagi makan. Kita tak kenal nama dia. Jadi para ulama mengatakan disebabkan tidak mengenal, tapi kita mengenal sifat pemurahnya dia, maka kita namakan makcik ni seorang yang pemurah. Ni makcik pemurah, kita namakan nama dia. Adakah salah untuk menamakan makcik tadi sebab tak tahu nama dia kita namakan makcik pemurah? Salah? Sama yang konsep ni. Sifat malaikat raqib dan atid ini sifat yang mencatat memang dia raqib dan atid. Maka para ulama terus letakkan raqib dan atid sebagai nama. Akan tapi kalau definisi asal, maksud asal raqib dan atid, para ulama mengatakan bukan nama dia, tapi nama sifat. Ada beza sikit. Saya selalu sebut ada beza sikit. Dulu dah jam 4 kita kena raqib atid. Form 4 dulu pun
Kenal Rokiat Atik. Sekarang umur 40 ni, 44, 66 kan, 85, 103 contoh. Oh, Rokiat Atik ni nama sifat, bukan nama malaikat yang sebenar. Akan tetapi sebab apa dinamakan? Sebab tidak ditulis secara nyata ataupun terang dalam Quran dan Sunnah tentang nama dia, maka dinamakan dengan nama sifat. Dapat? Allah bersifat dengan Ar-Rahman, nama dia. Sebab apa nama Allah dengan Ar-Rahman? Sebab sifat dia Ar-Rahman. Betul? Allah wujud, sifat dia wujud. Kita mengaji wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, semua. Para ulama mengatakan semua ini dinamakan sebagai apa? Nama juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Jelas sebab kat sini dia ada orang macam-macam dia condemn ulama. Jangan. Kita tak tahu alasan, kita jangan cakap. Dulu je kita cakap. Boleh? Habis sebab tu. Dan saya dah terangkan bagaimana hebatnya Raqib dan Atid ini. Di samping Raqib dan Atid ni, siapa lagi saksi? Ingat lagi? Selain pada Raqib dan Atid, pertama sekali siapa saksi? Untuk membenarkan Raqib cantik, Raqib dan Atid ni cantik. Pada ketika ini orang ini sedang duduk dalam kuliah, namun dia tertidur, contoh. Lalu dia tertidur, contoh. Tidurlah, saya tak marah. Sebab guru kami macam tu. Dan para ulama mengatakan siapa yang nak membenarkan Raqib dan Atid? Ingat tak saya kata 3 orang saksi? Yang tidak boleh tidak kita tolak ni. Maksud tidak boleh tidak, tak boleh nafi dia punya penyaksian. Saksi pertama siapa? Siapa? Wal 'asr. Masa yang berdetik ni kan saya pernah sebut. Dan para ulama mengatakan dia lah saksi utama besok itu. Dia lah jadi Abir. Terima kasih. Abir. Abang buka je petanda bang. Boleh bang? Pertama saksi kita siapa? Masa kita. Yang kedua yang masya-Allah. Testing. Boleh tak tahulah. Cuan. Tak apa. Macam masjid Jami ni. Itu cuba. Ini tu. Ini. Jadi Ini. ini. Cuba. Cuan. Gila. Ini tak sesuai belum. Sebenarnya mufti semua. Itu yang ni. Itulah itu. Join tu dah ni bagus. Join bagus. Pakai ni tak apa. Boleh. Tak off lah. Ni off kalau lama. Ramai mak ni. Bukan banyak, ramai. Tu kalau orang tak datang juga kuliah ni tak tahu nak cakap. Masih ada live sah. Alhamdulillah. Dia like ke ramai? Like. Pertama tadi apa? Masa. Kedua yang cikgu kita cakap, tubuh kita sendiri. Yang ketiga, tempat. Tempat dilakukan perkara tadi. Para ulama kata 3 benda ni tak boleh lari dah. Tempat ni maksud dia apa? Semua yang berada pada tempat tadi, pokok ke, kapet ke,
mai ke, semua benda yang mati Allah akan jadikan saksi besok di akhirat. Dapat? Adapun kerja raqib dan atid ini, adakah ia mendatangkan mudarat ataupun manfaat? Tidak. Dapat? Kerja dia hanya hadir dan mencatat, itu sahaja kerja dia. Dan kita akan lihat betapa hebatnya raqib dan atid ketika diberikan catatan amalan pada kita. Kita akan lihat hebatnya dia ataupun tidak. Sehingga guru saya cakap apa? Satu orang yang duduk dalam majlis, dia sedang mengusap janggut. Tok guru cakap mengusap janggut. Mengusap ini pun dicatat oleh raqib dan atid. Atas maksud apa diusap? Dapat? Sekecil-kecil perkara khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dzarratin bahan daripada sudut saintifik, atom lah untuk saya, doktor, atom. Kalau nak bahas pada sudut pandangan a'immah kita, lebih kecil daripada atom. Dia termasuk, kalau kita mengaji dalam hukum akal, hukum pada mengenal makhluk, dia termasuk pada sudut makhluk yang berjirim ataupun dipanggil dengan jauharul fird. Jauharul fird ni apa? Tidak boleh dibilang keadaan dia bagaimana. Dalam agama ada sebutan dia. Ada tak ustaz benda yang kita tak boleh sebut bagaimana besar dia, saiz dia, ruang yang memenuhi kapasiti dan sebagainya? Ada tak? Ada. Nama dia jauharul fird. Nipis sangat, tak boleh nak bahas. Contoh, ruangan yang didatangkan padanya cahaya, orang kecil-kecil cahaya masuk, kecil, tak boleh nak sebut nama, maka disebutkan nama dia dengan jauhar fird. Itu dalam agama, istilah dalam hukum akal mengenal makhluk. Dia para ulama mengatakan walaupun sekecil itu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tanya hakikat dia. Bukan Allah tanya sebenarnya. Kita dah menghadap dengan buku amalan. Mereka bagi. Allah suruh kita buat apa? Iqra kitabak. Baca kitab kau. Allah tak suruh malaikat yang cantik baca, Allah tak suruh orang sekeliling baca, Allah suruh kita yang baca kitab itu. Baca, iqra kitabak. Nabi sebut apa? Sehingga kehairananlah setiap daripada manusia yang melihat kitab itu. Apa dia cakap? Alangkah ajaibnya. Sebab sekecil-kecil perkara pun ditulis oleh malaikat. Kamu nafi, masa datang jadi saksi. Ya Allah, pada masa ni dia buat macam ni. Masa pun tak boleh nafi kot kesaksian dia. Ada orang boleh. Dia bercakap ni tang kan, tengok jam kan. Besok pun dia bersuara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya ke masa ni makhluk? Semua selain pada Allah makhluk. Man siwa Allah, semua makhluk. Maka dia akan datang kepada kita sama ada menjadi penolong ataupun menjadi pembantah ataupun pembangkang kita besok di akhirat. Jangan elok. Tu beriman pada raqib dan atid tak habisnya tu kenal tak? Kita kena tahu setiap masa dan keadaan adanya wakil Allah pada kita. Kena takut tu. Tamsilan yang terkini lah yang boleh. Kita kalau menghadap ataupun pergi pada satu-satu tempat, contoh kita pergi pejabat Perdana Menteri ataupun menghadap agung raja, nak masuk bilik dia menghadap kan, ataupun tak dapat pengalaman tu, tengok movie lah, tengok movie kan, nak masuk satu-satu tempat yang ada benda berharga dalam dia, ataupun nak jumpa someone lah, somebody yang memang betul-betul orang ataupun tinggi pangkat dia, bagaimana kita dikawal? Walaupun tak ada orang dikawal dalam tu, katakan bodyguard semua tak kawal, apa yang ada? Kamera dan sebagainya. Ketika itu step kita jaga tak agak-agak? Kita tengok diorang buat filem kan, macam mana nak berjalan pun kena jaga-jaga.
Itulah hakikat rokyat atik. Itulah dia. Rokyat atik itulah dia. Dia tengok hari-hari kita ni. Kau ni juga. Macam ni kau ni semalam dah buat dah. Balik-balik menyesal kan. Balik menyesal. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat diri kita ni masih Allah sayang atau tak. Para ulama tasawuf kata, satu orang yang dia melakukan dosa, kita jangan rasa kita tak pernah buat dosa. Selain daripada para nabi dan rasul, semua berdosa. Dapat? Itu kita pegang. Dan para ulama kata, nak tahu kedudukan kita ini dengan Allah sewaktu kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa tadi, selepas melakukan dosa itu, ataupun sedang melakukan dosa itu, ataupun sebelum, paling banyak selepas melakukan dosa, terdetik penyesalan dalam hati kita terhadap apa yang kita buat. Terdetik, belum tinggal lagi detik. Para ulama kata, ulama tasawuf kata, Allah Ta'ala masih memandang kita dengan rahmat. Kena syukur. Jangan sampai kita buat benda tadi menjadi tabiat kebiasaan kita sehingga kita tak boleh tinggal. Dan bila kita buat, para ulama kata tak terdetik dalam hati kita ni menyesal. Para ulama kata ketika itu Allah tidak lagi memandang kita. Kena takut waktu itu. Sebab ketika Allah tidak pandang hamba dia, maka dikhawatiri ketika itu tidak ada bantuan Allah. Kena takut Bantu Allah ni macam mana ustaz? Saya nak tahu bantu Allah. Allah bantu kita untuk nafas pun syukur besar. Antara Allah tak bantu bila kita buat dosa, Allah bisa semua. Macam saya, tak boleh nafas. Dia punya azab. Orang sesama ni bukan saja ketika dia jaga, ketika dia tidur pun lagi menyerap dia. Nak nafas payah Mula barang naik, itu naik ni, tiba-tiba itulah nak pergi luar lah, itulah ni. Salah satu daripada perkara yang Allah tak pelihara kejap. Tapi selama puluhan tahun kita tak kena pun sesama, tak pernah fikir pun tentang Allah. Dia kena, kenal. Ada erti penyesalan. Para ulama kata kasih Allah kenal kita. Dapat? Dan saya nak beritahu kat sini, mereka yang diuji dengan kesakitan, kesusahan, bagi orang beriman, kena pegang ini, itu bukan musibah. Saya pernah cerita dulu, itu bukan musibah. Maksud musibah ni, para ulama kata, bila kita sebut musibah pada orang awam, dia faham musibah ini malapetaka. Bukan. Sesuatu benda yang buruk berlaku pada orang beriman, itu adalah tempat ataupun suasana ataupun keadaan Allah nak naikkan darjat. Beza dengan musibah. Musibah ni tanda hina. Allah ini satu puak, Allah ini satu orang, Allah datang musibah pada dia. Itu pun nama musibah. Bagi mereka yang Allah datangkan suatu benda buruk, tapi bukan dinama musibah, dinamakan ujian. Itu semua orang beriman macam tu. Dapat? Semua orang beriman bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh panggil musibah pada dia. Jangan cakap musibah. Ini dalam tasawuf. Dalam bidang tasawuf. Sebab kefahaman musibah kita ini, dia datang kepada mereka yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Dan para ulama kata bagi orang beriman bukan musibah. Apa ni nama dia? Ujian. Dapat? Habis rokit dah aktif. Tak boleh panjang ni. Yang ke-9, malaikat Ridwan. Ridwan bertugas menjaga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10, malaikat Malik bertugas menjaga neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Ridwan ni adakah dia seorang menjaga syurga? Dia seorang menjaga syurga Allah? Dia adalah orang besar dalam syurga Allah. Malaikat yang paling besar pangkat dia dalam syurga, malaikat Ridwan alaihi salam. Setiap malaikat dan para nabi yang Allah rapat pada mereka, maka kita kena sebut sunat hukum dia.
menyebut alaihi salam. Nampak? Semua malaikat tak ada alaiha, semua alaihi. Tak disebut alaiha, walaupun dia tidak berjantina. Saya tak nak bahas bab nawsara tu. Ada ini bagi mufrad, bagi muzakkar. Tapi semua kena panggil alaihi salam. Nampak Semua malaikat kita kena panggil dia dengan alaihi salam. Atasnya sejahtera. Sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridwan, para ulama mengatakan dia orang besar dalam ataupun malaikat yang berpangkat tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga bagaimana? Bagaimana keadaan syurga? Paling kecil 10 kali ganda dunia. Paling kecil. Syurga paling kecil 10 kali ganda dunia. La ilaha. Dunia bukan bumi. Dunia bukan bumi. Para ulama kata bukan bumi hakikatnya. Bermula lafaz dunia ini, Allah kata fil ard, dunia bermaksud apa? Di bawah langit pertama, itu dunia. Saya pernah cerita dulu cerita galaksi semua tu maksud dia 10 kali ganda dalam dunia kita ini. Kalau kajian saintifik itu pun tak sampai 300 bilion galaksi. Itu pandangan ulama, pandangan saintifik. Salah satu benda 300 bilion ni kita punya Milky Way, Bima Sakti. Betul? Itu takrifan bagi dunia. Dunia bukan ni yang kita duduk 7 benua ni, bukan. Dunia di bawah langit pertama dia panggil langit dunia, bermula dunia. Maksud syurga Allah bukan bumi. Bumi kecil. Kalau dalam saintifik 10 matahari adalah 100 kali ganda besar daripada bumi. Susun bumi 100 kali baru dapat matahari. Bumi kecil, tak ada apa. Ulama kata di bawah langit dunia itu barulah nama dunia. Maka syurga yang paling kecil 10 kali ganda lebih besar daripada apa yang kita ada dalam galaksi yang banyak ni. Itu keterangan yang betul tentang kefahaman dalam riwayat. Tak boleh nak kira tu, tak boleh macam mana ni. Dan syurga yang paling tinggi, saya tak nak bahas cerita syurga. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dan dalam riwayat para ulama mengatakan sunat bagi kita dan dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa masuk ke dalam syurga Firdaus. Dan di dalam syurga Firdaus bukan kecil. Dah kata paling tinggi, paling rendah pun 10 kali ganda dunia, paling tinggi tak tahu besar mana. Wallahu alam. Dalam satu riwayat ni dikatakan asar. Bukan riwayat hadis, dikatakan asar. Okey, riwayat hadis ada 3. Dengar betul-betul Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa huwal hadis, itu dikatakan ia hadis. Maqala fi sahabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa athar, apa yang disebut oleh sahabat Nabi disebut dia sebagai athar. Tak panggil hadis, panggil athar. Maqala, apa yang dikatakan oleh tabi'in, bukan tabi'in, tabi'in, orang yang mengikut sahabat, yang ni anak murid sahabat, dia panggil khabar. Itu kalau dari riwayat orang mengaji mustalah hadis dia tahu 3 benda ni. Yang saya sebut ni asal. Dalam riwayat diceritakan para imam gitu dicerita. Saya pernah cerita bagaimana syurga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah dengar riwayat ni? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jibril alaihi salam dengan rupa parah dia sebenar 600 sayap. Betul? Kita pernah ceritakan besar Jibril alaihi salam. Besar sangat, Allah alam macam mana besar dia. Dia terbang dengan keadaan sifat fizikal yang asal. Yang asal.
Para ulama kata dibenarkan baginya ketika itu untuk masuk ke dalam syurga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dalam riwayat. Masuk di dalam syurga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu terbanglah Jibril alaihi salam dengan 600 sayap dia terbang. Para a'immah kata, para ulama kita cakap, sampainya dia kepada satu tempat yang dia melihat padanya ada bayangan pohon. Masuk tempat berteduh. Nampak macam ada bayang, kita jalan nampak bayang besar kan. Pokok tempat lain tak ada bayang, berteduh je. Panas ke apa kan, teduh. Datangnya Jibril berteduh di situ, para ulama kata bukan kerana dia panas dalam syurga, tak, kerana dia penat. Faham kan? Dengan 600 sayap, kelajuan lebih laju pada cahaya. Bagaimana kilo cahaya dia, wallahu alam, tak tahu. Sampai satu tempat berhenti, rehat, kerana dia penat rehat. Bertanya dia kepada malaikat lain. Dalam riwayat, ada pandangan ulama kata bertanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai malaikat, di mana posisi aku dalam syurga Abu Bakar Siddiq? Adakah aku berada di akhir? Sebab dah penat dah terbang. Maka dijawab pada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, kamu baru masuk taman daripada taman-taman syurga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk taman ni apa? Taman perhiasan awal masuk dalam syurga Abu Bakar Siddiq. Pokok pertama pun kamu tak jumpa lagi. Kamu boleh jumpa bayang pokok pertama dalam syurga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jibril penat. Dilihat dalam Maulid Ad-Dibai. Saya baca ni riwayat, jangan tuduh yang bukan-bukan. Maulid Ad-Dibai, para ulama mengatakan disebut syurga yang paling tinggi sekali dalam syurga Allah adalah syurga Firdaus. Tempat yang paling tinggi dalam Firdaus adalah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar elok saya sebut, sebab kita layak untuk memohon syurga. Kita layak ni, nama kita ni layak nak buat permohonan. Dia qualify. Kita tak payah nak daftar bawa anak Selangor ataupun anak wilayah, yayasan wilayah ke tak perlu, ataupun mendaftar dalam gabungan pelajar ke tak perlu. Hanya berterusan mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata dalam syurga Allah Firdaus yang paling tinggi adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nama tempat dia cantik, saya pernah sebut dulu. Nama dia Wasilah. Sebut Wasilah. Tempat yang paling tinggi dalam Firdaus, nama dia Wasilah. Dapat? Tempat siapa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan ni ustaz? Wallahu alam. Syurga yang paling rendah, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, buka dalam kitab Mubasyafatul Qulub Imam Ghazali. Cantik dalam riwayat, satu orang yang masuk dalam syurga dia yang paling rendah ini, maka dia akan melihat di dalam syurganya ada 70,000 mahligai. Setiap daripada satu mahligai adanya 70,000 tingkat. Setiap daripada tingkat 70,000 tingkat ini adanya 70,000 bilik ataupun kamar. Dan setiap daripada bilik ini adanya 70,000 katil. Dan setiap pada katil bagi lelaki lah ada 70,000 bidadari Allah Subhanahu wa taala. Ini paling rendah. Paling rendah. Dan para ulama bahas bagi mereka yang syurga macam ni 70,000 siapa? Mereka yang istiqamah dengan solat fardu berjemaah. Dia dapat. Dapat? Ni syurga bawah ni, tak cerita Wasilah kan. Saya pernah cerita dulu Peluk kan jatuh. Riwayat Imam Ghazali tulis lebih detail. Dan dalam para ulama kata orang yang masuk dalam syurga, dan saya pernah cerita kat dulu, masuk dalam syurga, kerja kita satu saja. Apa dia? Kerja kita dalam syurga awal-awal. Kerja kita awal-awal ni lain sebelum ziarah. Termenung, itulah kerja kita. Kerja kita ahli syurga awal-awal masuk, tak adalah riwayat, tapi banyak yang cerita. Kita
Kita bila masuk dalam syurga Allah, pertama apa kita buat? Termenung. Masuk dalam pintu, tengok pintu punya cantik, 40 tahun termenung. 40 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. 40 kali 1000 kali 365. Itulah jumlah ni. Jumlah termenungnya kita di hadapan syurga kita. Malaikat sebut dengan kita apa? Brother, masuklah. 40 tahun dah. Para ulama kata setiap pada kita bila melihat pintu syurga, maka termenunglah ia 40 tahun. Dan para ulama kata ditegur oleh malaikat, wahai hamba, ya Abdillah masuk. Brother masuk. Masuk. Kau tak nak masuk ke? Nanti dulu baru tengok. Aku baru je tengok malaikat. Para ulama kata dijawab oleh malaikat, wahai hamba Allah, kamu dah berada di hadapan pintu ini 40 tahun. Bunyi 40 tahun. Ulama kata start menjejakkan kaki kepada tanah daripada syurga Allah. Bagaimana tanah? Para ulama berbagai-bagai riwayat. Ada kata yakut, marjan, apa lagi? Emas, sungai susu dan sebagainya. Dan para ulama kata mereka yang ditakdirkan awal tu masuk syurga. Maksud dia tak masuk, dia tak ikut law ataupun tak ikut jalan neraka dulu baru masuk syurga, tak. Ini yang masuk syurga direct. Para ulama kata ini yang akan berlaku pada dia. Dia pijak, termenung, banyak habis termenung. Termenung sampailah dia biasa dengan termenung dia tadi. Dapat Dan syurga banyak riwayat ada pasang muka. Pernah dengar riwayat pasang muka? Si isteri ni duduk rumah. Manusia ni apa sifat dia? Dia bosan. Dia bosan. Ni sifat manusia. Suami kebiasaan bosan dia tengok muka bini balik rumah. Ini dalam riwayat. Saya dah kahwin, saya boleh cerita lah kan. Bersama dia apa dah. Ustaz baru lagi dah bosan. Tak, saya bukan cerita yang baru ni, yang lama-lama. Contoh, ni guru saya cakap, sifat bila Allah takdirkan bagi mereka yang halal, syaitan akan bohong kepada mata kita yang lelaki ni. Tak ada kebosanan. Contoh, padahal member kita tengok bini kita cantik, kita tengok dia macam tu syaitan ni. Para ulama kata diselesaikan masalah ni dalam syurga bila kita melihat bidadari gitu. Dan para ulama kata bukan melihat bidadari, melihat ketua bidadari, ini syurga, yang ni isteri kita sendiri. Apa yang berlaku pada kita? Akan terdetik rasa bosan. Boleh rasa bosan ke? Dalil pada Nabi Adam AS. Bila duduk seorang dalam syurga, apa yang berlaku pada dia? Sunyi, kan? Terdetik riwayat itu. Yang para ulama kata apa yang berlaku di dalam syurga Allah adanya pasang muka, maka lelaki suami ni akan pergi pada pasang muka. Pasang muka apa dia ustaz? Jual muka-muka yang ada. Korea. Ustaz cerita dongeng ustaz. Tak, ni dah riwayat. Untunglah orang dah ngaji sampaikan. Tak payah penat cari dah. Inilah cerita yang paling digemari kami di pondok. Dan kami gemar, seronok dengar ada pasang muka. Maka dia riwayat mengatakan bila kita sampai akan berlaku jual beli yang tidak ada riba, tidak ada penipuan, tidak ada keperluan dunia, tak ada. Allah datangkan jual beli yang betul-betul bertepatan dengan syariat agama. Bagaimana? Jual beli kita dengan peniaga, malaikat-malaikat. Macam mana peniaga, macam mana kita jual beli? Cukup dengan zikir. Saya nak beli ni, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dapat. Jangan buat pula. Pergi kedai pula, subhanallah bi, subhanallahil azim. Kau tak bagi kau buka di syurga ni, jangan macam tu. Ni dan syurga. Ulama kata jual beli berlaku, akad berlaku akan, tapi adakah akad tadi dengan duit? Tidak. Tidak lagi dengan perkara-perkara dunia yang kita risaukan. Maka Allah hiaskan jual beli kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipilihlah muka-muka yang ada. Daripada selatan Thailand, pusing balik.
Contoh tu simple. Ataupun soft reka dan sebagainya. Pergilah mana-mana muka, maka kita pun bawa balik. Para ulama kata lelaki ni, suami ni, bila dia beli muka subhanallah, aku nak muka ni, ambil, bawa balik. Bawa macam bawa teh ais. Macam dia cara bawa, Allah alam, tapi bawa balik dalam mahligai. Sampai di mahligai, riwayat mengatakan dengan niat muka tadi, muka pertama yang aku nak isteri aku pakai, kita dah pilih muka ni, muka Korea. Inilah bini aku nak dia pakai muka ni malam ni ataupun hari ni. Maka para ulama mengatakan bila kita sampai pada mahligai kita, Allah telah pun ubah muka yang lebih baik daripada pilihan kita di pasar. Maka kita akan sibuk untuk mencik muka demi muka demi muka demi muka. Kita akan cek itu. Balik dah ada muka tu. Faham? Tak. Ni berat sikit nak faham. Kalau faham sekarang, payah ayah nanti. Dapat Ulama kata kerja kita apa? Cari barang, bawa balik, nak pakai dekat isteri kita ataupun bidadari kita, pemaisuri kita dalam mahligai syurga. Nak pakaikan je, muka dah berubah. Lebih cantik pada apa? Muka Korea. Kita nak muka Korea. Contoh ni contoh. Bukan sebenar-benar muka Korea. Tak. Kita boleh terniat saja. Niat tadi Allah dah ubah lah bini kita. Bahkan lebih cantik daripada apa yang kita beli. Begitulah masa kita dihabiskan. Saya pernah cerita kat ada riwayat, satu orang yang suka berkebun kat dunia. Maka kat syurga ni, sahabat Nabi, dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni kuat berkebun ya Rasul, boleh tak kalau aku masuk dalam syurga, aku nak berkebun juga. Kita sini ada orang kebun tak? Ada kan? Buat Grab tak ada lah kot. Grab ke apa tak ada. Jangan minta pelik-pelik Dari riwayat tu kebun. Jangan tanya Grab, jangan tanya Foodpanda ke apa dengan saya. Dari riwayat dia kata berkebun. Maka dia tanya kepada Rasulullah, boleh tak aku berkebun di dalam syurga Allah? Maka dari riwayat mengatakan Rasulullah ni punya nak raih orang Islam ni, sahabat ni. Maka Rasulullah sebut pada dia juga akan berkebun. Akan tetapi bagaimana kebunnya kita di dalam syurga Allah, diberikan benih, ketika kita menyemai, ketika itulah tumbuh, dan ketika itulah menuai hasilnya syurga. Baik. Dan yang terakhir, setiap daripada kita akan ditukarkan kepada 5 perkara di dalam syurga Allah. 5 perkara khusus bagi lelaki. Perempuan mengikut cita rasa lelaki lah. Bagi lelaki 3 benda ni, 5 benda ni. Apa dia? Kita sambung minggu depan insyaAllah. Dah 9.30 agak 10. Dia awal-awal ni bagi panah badan balik. Nanti seorang orang yang sampai kan. Minggu depan ramai sikit. Setiap daripada kita tidak terkecuali Allah akan beri 5 anugerah pada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dah sebut kot, rasa belum. Wallahu alam. Kita tunggulah Jumaat minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Wallahu alam. Ada soalan? Saya ingat nak habis malam ni sampai ribuan juga. Cerita dia ingat nak masuk kita Allah. Ya. Ada ingatkan saya lah insyaAllah Biasalah bila bertambah tanggungjawab ni cepat lupa lagi. Wallahualam. Ada soalan setakat ni? Dari saksi kepada pencatat amal tu ada 3 kan? Pertama masa, tempat, betul? Pertama masa, yang kedua tubuh yang melakukan, yang ketiga tempat dilakukan perkara dia. Ini pandangan ulama Maksud dia memang tak ada jalan lah. Ada jalan. Kita boleh borak kat mahkamah dunia, boleh borak dengan kabel kita. Alah ini semua. Kita kan suka macam tu kan. Dengan Allah kita nak tengok. Macam mana? 3 saksi yang tidak pernah bohong dengan Allah. Kalau kita fikir dengan akal yang waras ni, memang tak bohong lah 3 benda ni. Dah lah atas kapet yang buat tu.
Contoh contoh. Atas kapal yang buat pakai wifi surau tanpa izin. Ustaz, adakah menjadi kesalahan? Ya, menjadi kesalahan. Termasuk ustaz yang pakai. Dapat? Contoh. Akan tapi kita bersyukur. Saya tak cakap suara orang dah kan. Nampak tak ustaz selamatkan diri. Akan tapi kita syukur madrasah kita telah mendatangkan kemudahan itu kepada kita semua. Dapat? Syarat dia kena daftar dengan kena turun selalu lah, jangan pakai je kan. Ni pakai duduk kat luar je kan. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Wallahu a'lam. Harap terjawab doktor? Lain? Soalan lain? Ustaz ni, yang sambung tadi, yang tempat tu saya pernah dengar Ustaz beritahu, kalau orang yang azan kan, tempat tu maksudnya pokok-pokok binatang yang tengah disaksi lah, maksud tempat tu. Ya. Semua benda yang berkaitan yang dinamakan tempat. Contoh, Pokok. saya duduk di dalam surau. Bertempatnya saya di surau ni banyak-banyak macam-macam tempat ada. Tempat saya di atas kapal. Bertempat itu atas kapal. Tempat. Bertempatnya saya di atas kerusi. Bertempat di keliling kita yang menyaksikan perkara itu berlaku. Woi, jangan mau main ya. Kalau fikir balik, tak boleh gimana kita. Sebab itulah bertepatan dengan riwayat hadis yang sahih, Nabi bagi tahu dunia ini adalah penjara bagi mukmin. Penjaralah sentiasa diperhati baginya, dan syurga bagi orang kafir. Untung kita kafir orang, syurga orang kafir, orang non-Muslim adalah penjara bagi kita. Power lah orang beriman ni, penjara dia syurga bagi orang kafir. Dapat? Itu pun nak macam dia juga. Pelik kita ni. Dapat dah yakin, dah tahu tapi tak nak buat. Saya lah, saya kat tu diri saya. Habis. Jayu. Kita jawab Mak. Ustaz, macam mana nak bezakan Ustaz cakap ujian ataupun apa? Musibah. Macam mana kita nak tahu itu ujian atau musibah? Okey. Itu umum. Saya nak clearkan dalam minda kita. Minda kita ni yang telah disetkan, di mindsetkan. Bila kita kata kepada orang lain, ni berkaitan dengan orang lain, sesuatu ujian yang datang, sama ada dia sakit, dia susah, berbagai-bagai keadaan yang nampak keburukan bagi diri dia. Contoh contoh, dia bawa kereta accident. Ulama kata membezakan ujian ataupun musibah bagi dia adalah dibezakan melalui iman. Selagi dia beriman kepada Allah, walaupun dia tidak solat, hubungan yang baik dengan Allah, tapi tetap dia beriman kepada Allah, maka kena sebut baginya ujian atau disebut musibah. Di dalam adab tasawuf, adakah sebut musibah saja macam tu boleh? Tak boleh Ustaz. Dalam Quran banyak ni tak. Sebab tu kita kata boleh mengaji, jangan ambil zahir. Ambil pandangan ulama. Kalau kita ni zaman dengan Imam Syafi'i tahun 200 lebih, kurun ketiga tak apa. Qala Syafi'i, menurut pandangan saya pada ayat ini, itu tak apa. Tu zaman kita dengan Imam Syafi'i. Jalan kat pasar, semua orang cakap dalam pasar boleh hafal. Dalam kepala paling kurang 500,000 hadis. 500,000 boleh cakap macam tu insya-Allah. Yang satu dua kerat ni baris pun kadang-kadang lari kan. Sebut pun kadang-kadang tak tahu tu, kita ikut ulama. Serah hubungan serah urusan tu dengan ulama. Maka pandangan ulama tasawuf kata jangan kita sebut, sebab kita takut berburuk sangka kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, satu orang yang naik kereta, dia accident. Kebiasaan kita bila accident pada satu tempat ataupun biasa kita akan cakap ia dengan musibah. Ini musibah ni, aku dengar ustaz cakap sebab banyak dosa dah Allah Ta'ala bagi kafarah kat dia ni. Kena yang dia cakap ni tu sebab tak dia sebut musibah.
Yang lebih teruk dia ahlul baitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ahlul bait keluarga Rasulullah pula. Kita cakap perkara tadi. Timbang tara kita nak kenal dia musibah atau ujian iman. Okey. Bila dah sebut iman, maka setiap perkara buruk yang berlaku pada diri kita, kalau kita beriman, nama ujian. Maksud ujian ni apa? Bukan hinakan kita. Dia juga mendatangkan motivasi pada kita. Bila suatu musibah, sesuatu perkara buruk berlaku pada kita, kita tak rasa dia hinaan daripada Allah, tapi kita rasa dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat semua? Nak cerita ujian banyak nanti ayu cuma saya nak beritahu. Ada riwayat hadis qudsi, Allah pernah beritahu kepada kita, ya abna Adam, wahai anak Adam, Allah perintah kepada malaikat Allah untuk sentiasa mendatangkan pada anak Adam ini dengan ujian. Ujian. Apa? Syarah ulama, ujian yang sentiasa datang kepada kita adalah bentuk kesusahan. Kesusahan setiap daripada kita berbeza. Ada orang dia gaji 30,000, tapi dia rasa itu pun kesusahan bagi dia sebab dia tak bergaji 40,000. Betul? Betul tak? Satu orang dia dah duduk kondo suasana lumayan, contoh, masih lagi dia merasakan ia adalah satu kesusahan bagi dia. Betul? Sebab dia tak dapat penthouse yang atas sekali, sebab dia tingkat yang lain lah. Dapat. Tetap dia merasakan kesusahan, walaupun pada kaca mata orang lain benda tu senang. Kau dah senang, kau rasa ujian ni, kau rasa musibah tak? Sebab ulama kata ujian yang Allah kata setiap berita akan ditimpakan dengan ujian. Ujian di sini maksudnya kesusahan, bukan kesenangan. Kesusahan. Maka ulama mengatakan kesusahan yang didatangkan kepada kita adalah semata-mata untuk mendengar apa rintihan kita kepada Allah. Ujian yang datang kena lihat dua benda ni, cantik betul-betul. Ujian yang datang kepada kita kena ada dua benda. Pertama, ulama kata kalau ujian datang kepada kita, ia ujian yang datang ni untuk melihat di mana tempat gantungnya kita. Ujian kita dengan ayah, ayah si marah hanya kita, dan nampak ayah bukan tempat bergantung. Dulu dengan ayah tempat bergantung, pergi kat mak, duduk kat mak pula, kena marah dengan mak pula, pecah hati. Ujian datang pada mak, mendatangkan kesusahan pada saya. Apa dia? Mak marah saya, contoh. Kesusahan lah tu. Maka dia tinggalkan mak yang dulu dia rasa tempat gantung. Dan dua ujian ni, dalam pergantungan dia tak cari Allah, dia cari orang lain, dia cari abang dia pula. Tu silap kita banyak. Allah nak tengok mana tempat kita gantung. Bila kita susah, kita cari Allah ataupun selain pada Allah. Kita daripada lahir, dah lepas mak, bapa, lepas bapa, cikgu, lepas cikgu, majikan, lepas majikan, pencet, lepas pencet, anak. Kita letak gantung. Saya ujian susah tu datang, kita letak gantung kat tempat lain. Sebab tu lama kata ujian tu berterusan begitu. Maka kena ubah pergantungan kita. Gantung ni kat mana? Gantung kat sini. Gantung ni kat sini. Once datang apa ujian, dia dah nampak, dia dah tahu dah. Kadang-kadang kita diuji 40 kali ujian. Kita ni digelar pada kita 1001 cerita tentang ujian. Kita tahu macam-macam ujian sampai kat saya, ustaz. Saya boleh cerita dengan ustaz daripada A to Z, tapi pergantungan tak datang pada Allah. Sia-sia setiap ujian tadi. Pertama. Dan yang kedua, sebab apa? Pertama, Allah nak lihat pergantungan. Yang kedua, Allah nak lihat apa yang sentiasa kita rintihkan. Sebut. Kalau ujian datang, apa kita sebut? Aduh, siap. Kalaulah aku buat macam ni, engkau lah ni. Kalau kau tak buat macam ni, tak ada jadi macam ni.
Alhamdulillah ke tak? Kau jari Alhamdulillah. Dah ceritakan Alhamdulillah perkataan ni. Dapat? Nanti ayu? Wallahu a'lam. Itu saya pada saya, insya-Allah dah panjang dah pukul 10. Lama tak ceramah ke pukul 10. Alhamdulillah apa kita dengar pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kepada Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan. Ambil iktibar dan kita sampaikan juga kepada orang lain, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.